Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Harap-harap semuanya masih sehat walafiat di samping keluarga tersayang. Okey, bertemu lagi kita dalam mata pelajaran Matematik PPKI masih dalam tajuk yang sama iaitu nombor bulat. Okey, topik yang kita nak pelajari pada hari ini adalah Okey, untuk topik kali ini, kita akan ingin mengetahui nombor yang mana dalam standard pembelajaran kali ini menentukan nombor menggunakan garis nombor. Seterusnya, membuat perbandingan nilai nombor dalam garis nombor yang diberi. Okey, objektif pembelajaran, murid akan dapat melengkapkan garis nombor, kemudian membanding bezakan nilai nombor sama ada besar ataupun kecil. Okey, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita, okey, apa yang kamu lihat dalam paparan yang diberikan? Okey, kita ada bola sepak, kita ada bola tenis, kita ada guli dan juga bola boceh. Okey. Sebelum tu, kamu kena tahu saiz-saiz bola yang terdapat pada gambar tersebut. Okey. Susunkan bola mengikut saiz. Maksudnya kita nak susun, atur mengikut saiz dia. Daripada yang kecil hingga yang besar. Okey, kita lihat. Yang pertama, gambar bola tersebut. Siapakah yang paling kecil? Yang paling kecil adalah guli. Jadi kita letakkan guli pada nombor 1. Kemudian kita susun lagi. Siapa selepas guli, siapa lagi yang besar? Bola tenis. Okey, seterusnya selepas bola tenis siapa? Bola boceh. Kemudian lagi, last. Bola sepak. Okey, kamu tengok dalam keadaan sekarang. Kita tengok saiz dia, kebesaran bola tersebut. Daripada yang kecil, sederhana, sederhana lagi besar dan besar. Ini yang dikatakan susunan mengikut saiz. Daripada yang kecil hingga yang besar. Okey, apa pula kaitan antara bola ni dengan pembelajaran matematik kita? Okey. Kita lihat seterusnya. Okey, kita perhatikan gambar yang diberi. Okey, kamu tengok kita ada satu kereta api. Sebuah kereta api. Okey, kita sedia tahu kereta api ada kepala dia sendiri. Kemudian ada gerabak-gerabak di belakang. Cuba bayangkan, kereta api berjalan. Dia bawa semua gerabak-gerabak dia. Dari yang depan hingga yang belakang. Okey, kita tengok kat sini. Gerabak-gerabak ini mempunyai nombor. Yang mana gerabak yang pertama bernilai 1. Gerabak kedua bernilai 10. Gerabak yang ketiga bernilai 25. Gerabak yang keempat bernilai 100. Gerabak yang seterusnya bernilai 350. Dan gerabak yang terakhir bernilai 4,000. Okey, jika dilihat, kita gabungkan, kita kaitkan dengan pembelajaran slide yang sebelum ini tadi. Bola disusun daripada saiz yang kecil hingga yang besar. Begitu juga dengan kereta api ni. Dia membawa gerabak-gerabak yang mempunyai nilai daripada yang kecil hingga yang besar. 1 kecil dan 4,000 besar. Okey, kita teruskan yang seterusnya. Okey, kita teruskan dengan susunan nombor. Okey, ini kamu kena tahu, semakin ke kiri, nilai nombor semakin kecil. Dan semakin ke kanan, nilai nombor semakin besar. Tetapi kita tengok pada
keadaan ataupun situasi pada garis nombor yang diberi. Okey, seperti dalam gambar. Jika dilihat, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 bar. Ataupun 5, 6 takuk yang mempunyai nombor yang berbeza-beza. Okey, yang pertama tu, takuk yang pertama bernilai 3,861. Seterusnya 3,862. Seterusnya 3,863. Dan seterusnya 3,864. Kemudian 3,865. Dan seterusnya, yang terakhir 3,866. Okey, jika dilihat satu garis nombor yang lengkap ini mempunyai nombor yang kecil dan juga hingga nombor yang besar. Okey, 3,861 adalah nombor yang kecil dan 3,866 adalah nilai yang besar. Ini adalah satu garis nombor lengkap. Okey, kita teruskan lagi dengan melengkapkan garis nombor yang diberi. Okey, kita ada jadual di sini. Gandaan dan juga garis nombor. Apa itu gandaan? Okey, gandaan awak telah mempelajarinya pada tahun 4 dan juga tahun 3 dulu. Okey, gandaan yang pertama, 1, 1. Maksudnya nombor selepas nombor tersebut kita gandakan 1, 1 dan 1. Okey, yang kedua, gandaan 5, 5. Maksudnya 5 dan nombor tersebut akan ada gandakan 5 lagi, 5 lagi dan 5 lagi. Okey. Kemudian nombor yang ketiga 10, 10. Jadi ini gandaan 10, 10, 10. Okey, kita teruskan untuk gandaan yang 1, 1. Okey. Kita diberi garis nombor dengan gandaan 1. Okey. Kita diberikan nombor. Okey. Nombor yang pertama bernilai 2,514. Okey. Nombor yang seterusnya 2,515. Nombor seterusnya 2,516. Dan seterusnya 2,517. Dan yang terakhir 2,518. Okey, jika diperhatikan, ingat gandaan 1, 1. Jika kamu lihat di sini, nombor tersebut cikgu dah warnakan dengan warna biru. Yang mana warna biru? Okey, kita bulatkan warna biru. Okey. Okey lagi. Okey. Kamu perasan tak? Warna biru tu adalah rumah sa. Okey. Jika kamu perasan, nombor yang pertama 4, seterusnya 5, 6, 7 dan 8. Okey. Tadi dikata gandaan 1, 1. Dan disebabkan gandaan 1, 1 itu, kita hanya merubah pada kedudukan rumah sa. Dan sebabkan itu, nombor tersebut hanya bergerak 1, 1, 1. Okey? 4, 5, 6, 7 dan 8. Tetapi nombor di hadapan tidak berubah. Sebabnya kita hanya gandakan 1, 1 sahaja. Okey, seterusnya. Gandaan 5, 5. Okey. Di tangan kamu mempunyai 5 jari. Okey, cuba kita bilang jari kita. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Jari kita hanya gunakan 5. Okey. Saya berikan nombor. Nombor yang ada bernilai 2,514. Okey, kamu lihat jari kamu, bukakan jari. Selepas
14. Okey, 14. Nampak cikgu warnakan warna merah? Okey, warna merah. Okey, 14. Kamu gandakan 5 lagi. 14, 15, 16, 17, 18, 19. Okey, jadi kotak yang seterusnya bernilai 2,519. Yang berubah hanyalah nombor berwarna merah. Okey, seterusnya kita lihat lagi. Selepas 19, letak lagi jari 5, 19. Kita bilang. Lepas 19, 20, 21, 22, 23 dan 24. Okey, kita lihat. 24. Betul ke? Kamu lihat. Yang berubah hanyalah 24. Yang depan tu, nombor tu berubah ataupun tidak? Tidak. Sebab kita gunakan gandaan 5. Okey, kita teruskan lagi. Selepas 2,524, akan jadi 2,529. Macam mana jadi 29? Ingat tadi 24. 24, 25, 26, 27, 28, 29. Dan yang terakhir, kamu bilang lagi 29 kan? 29 di dalam kepala, tambah 5 di tangan, 29, 20, 30, 31, 32, 33 dan 34. Okey, jadi lengkaplah garis nombor untuk gandaan 55. Okey. Kita teruskan lagi dengan gandaan 10, 10. Maksudnya gandaan 10, 10 ni 10, 20, 30, 40 dan 50. Okey, kita lihat. Garis nombor bermula dengan 2,514. Okey, kamu ada dua cara. Sama ada nak bilang guna jari ataupun terus genapkan 10, 10. Okey, kalau kita guna jari 2,514. Yang terakhir tu 14. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Okey, jadi nombor seterusnya adalah 2,524. Okey. Kamu dah nampak kat sini. Jika di sini tadi kamu gunakan 14, kamu guna jari, kamu akan dapat 24. Nombor yang di depan berubah ataupun tidak? Tidak. Yang berubah hanyalah yang di belakang saja. Okey, untuk seterusnya. Macam mana dia boleh jadi 2,534? Sama juga proses dia. Kamu bilang guna jari 10. Tetapi untuk lebih mudah. Okey, dia kata puluh. 10, 10. Kamu lihat rumah puluh. Rumah puluh yang mana? Ni. Yang warna biru di kedua ke belakang. Kamu lihat 2, 1, kemudian sini 2. Kemudian kamu lihat sini 3. Jadi dekat sini mestilah 4. Betul tak? Kat sini 5. Jadi nombor yang di depan dengan belakang sekali berubah ataupun tidak? Tidak. Okey, kita check balik. Betul ke 4 yang kat sini? Kamu tengok, okey? Okey. 2, 5, 4, 4. Nombor dia tidak berubah sama yang 4. Yang ini 5. Okey. Lengkap dah. Garis nombor untuk gandaan 10, 10. Okey. Teruskan lagi dengan gandaan seterusnya.
berapa? Okey, kita ada gandaan 100, kemudian dan juga gandaan 1000. Okey. 100. Macam mana? 100, 200, 300, 400 dan seterusnya. Okey, kita beri garis nombor. Gandaan 100. Okey. Jika diberi 2514. Untuk yang mudah, kita lihat rumah ratus. Yang mana rumah ratus? Ini rumah ratus yang warna kuning. Okey. Next akan jadi 2614. Yang berubah hanyalah rumah ratus. Okey, next. Selepas 5, 6, 7. Betul tak 7? 2714 dan seterusnya 2814 dan seterusnya lagi yang terakhir 2914. Okey, ingat ya. Yang berubah hanyalah pada rumah ratus yang bertanda kuning ini sahaja. Okey. Nombor yang lain tidak berubah. Okey, kita teruskan lagi dengan gandaan ribu. Okey, diberikan satu garis nombor. Okey, yang ada sekarang. Kamu lihat, yang berubah hanyalah pada warna ungu yang cikgu tandakan. Yang pertama, kotak yang pertama 2514. Yang kedua, kotak kedua 3519. Dan kotak yang ketiga, rasa-rasanya berapa? Okey, yang seterusnya adalah 4524. Seterusnya 5529 dan yang terakhir 6534. Yang berubah hanyalah ribu. Rumah ribu yang mana? Di hadapan. Lihat, di hadapan sahaja yang berubah iaitu. Okey, seterusnya kita lihat susunan nombor secara menaik. Okey, kalau kita tahu, kalau kata menaik tu mesti menaiki tangga. Kalau susunan menurun, turun tangga. Okey, kali ni kita susunan menaik. Kalau kata nak susunan menaik, maksudnya mesti di bawah adalah nombor yang kecil dan yang di atas nombornya bernilai besar. Okey, kita lihat gambar diberi. Okey, ni gambar orang tengah menaiki tangga. Okey, saya berikan nombor 3264. Naik tangga yang kedua 3364. Seterusnya naik tangga lagi 3464. Okey, ada lagi tangga di atas. Okey. Macam mana kita nak susun balik? Macam mana kita nak tentukan berapa nombor yang seterusnya sehingga ke atas? Okey, jika dilihat nombor yang di bawah 3264. Tangga yang kedua 3364. Okey, yang berubah hanyalah pada rumah ratus iaitu nombor yang berwarna hijau. Okey. Lihat nombor yang berwarna hijau 2, 3, 4. Yang di atas mestilah 5, 6, 7 dan seterusnya. Okey, jika di sini kita lihat 3464. Jadi di atas ni mesti yang berubah tadi pada rumah ratus. Jadi 4 lepas 4 5. Okey, kita lihat nombor seterusnya. Yang berubah 5. Jadi 3564. Okey, yang seterusnya lepas 5 6. Okey, jadi nombornya seterusnya akan bernilai 3664 dan yang terakhir bernilai 3764. Okey, jika diperhatikan, yang berubah hanyalah pada rumah ratus. Ini kita gunakan gandaan ratus. Jadi
Hanya gandaan ratus tu sahaja. Rumah ratus sahaja yang berubah. Rumah yang lain tidak berubah. Tetap sama. Okey, kita teruskan lagi. Okey, jika difahamkan tadi, macam seperti yang saya cakap, nombor mestilah naik ke atas. Yang bawah kecil dan yang atas besar. Okey, nombor ke kanan semakin besar. Jika nombor ini kita susun ikut tangga. Tapi nombor untuk susunan menaik juga kita boleh susun secara mendatar ataupun dalam garis nombor. Daripada yang kecil, susun sampai yang besar. Okey? Seperti yang kamu tengok swan yang ada, yang kecil, sederhana dan besar. Itulah susunan menaik. Okey. Okey, kita teruskan lagi dengan susunan menurun pula. Okey, daripada ke atas, tangga yang atas kita turun ke bawah. Pastikan kalau turun ke bawah, mestilah daripada yang atas pergi kepada yang kecil. Okey, bagaimana? Ini tadi saya cakap, nombor turun ke bawah, susunan ke kanan semakin kecil. Sama dengan situasi tadi, tangga turun ke bawah. Kalau garis nombornya mendatar daripada kanan pergi ke daripada kiri pergi ke kanan. Daripada yang besar pergi ke kecil. Seperti swan yang ada, besar, sederhana dan kecil. Okey, kita lihat anak tangga yang diberikan. Okey. Nampak anak tangga tersebut, anak panah dia menunjukkan ke bawah. Okey, dengan nilai 8,264. Anak tangga yang seterusnya 7,264. Bawah lagi 6,264. Okey, kita lihat apa yang berubah dekat sini. Nombor di hadapan. Nombor di hadapan tu adalah rumah ribu. Jadi ini adalah gandaan ribu. Okey, gandaan ribu. Kalau tadi 8, 7, 6, bawah 5, 4, 3, 2, 1. Daripada yang besar turun kepada yang kecil. Okey, macam yang tadi, anak tangga yang last ni 6,264. Jadi, anak tangga yang bawah dia, kita nak turunkan lagi, akan jadi 5,264. Kita turun lagi. 4,264. Okey, kita turun lagi. Berapa jadinya? Lepas 4, turun jadi 3. Okey, lihat. 3,264. Ini yang dikatakan konsep susunan menurun. Ni orang ni tengah menurun tangga. Okey, ingat konsep menurun yang besar pergi yang kecil. Kalau konsep menaik, maksudnya yang kecil pergi yang besar. Itu konsep dia. Teruskan lagi dengan banding beza. Macam mana kita nak banding bezakan yang lebih kecil dengan yang lebih besar? Okey, jika kita diberikan satu susunan nombor, okey, yang ada di sini bernilai 2,385, kemudian tempat kosong. Diteruskan lagi dengan 2,585 dan 2,685. Okey, cuba lengkapkan dulu garis nombor tersebut. Okey, yang di tengah apple ni, antara apple merah dan juga apple coklat. Berapa nombor yang di tengah? Okey, kita lihat. Kalau di sini berdasarkan nombor yang ada adalah gandaan ratus. Okey, kalau gandaan ratus yang mana? 10 ratus. Ratus yang mana? Yang ini. Yang dekat 3. Alamak, tak nampak pula. 3 ni. Okey, lagi.
Ini 10 ratus. Okey, pada 5. Ini 6. Okey. Okey, kalau lihat yang berubah hanyalah pada rumah ratus. 3, 5 dan 6. Jadi yang di tengah ni berapa? Jadi akan, kalau lepas 3 mesti 4. Okey. Jadi kalau 4, jadi nombor yang berada di tengah ni akan jadi 2485. Okey, yang terakhir. Apple yang last. Akan jadi lepas 6, 7. Kalau 7, 2785. Barulah kita dapat satu garisan lengkap. Okey, macam mana kita nak banding bezakan? Okey. Kamu diberikan 2 nombor. Okey. Apa nombor dia? Kita lihat. Okey. 2485. 2485 dengan nombor 2685. Kat sini kamu tengok. Siapa yang kecil dan siapa yang besar? Bukan kita tengok pada saiz apple tersebut, tetapi kita lihat pada nombor. Nilai pada nombor yang ada. Okey, kalau tadi 2485. Tadi ingat saya cakap gandaan ratus. Pada garis nombor tersebut pada gandaan ratus. Okey, jadi awak lihatlah gandaan ratus. Rumah ratus dia yang mana? Ni 4 dengan 6. Okey, siapa lagi besar? Siapa lagi kecil? Tentulah 4 tu kecil dan 6 tu besar. Jadi, kita nak tulis dalam di antara ini, kita akan tulis 2485 lebih kecil daripada 2685. Macam itu kita tulis cara dia. Okey, saya beri lagi 2 nombor lagi, iaitu 2685 dengan 2485. Ini pun sama, saya terbalikkan je tadi gambar tadi. Jadi siapa yang besar, siapa yang kecil, siapa yang besar? Okey, kita lihat juga sama kedudukannya. Kita lihat pada rumah ratus. Kalau yang warna hitam ni, apple warna hitam, ratus dia 6. Dan warna grey tu, nilai ratus dia 4. 6 dengan 4, siapa besar, siapa kecil? 6 mestilah besar dan 4 kecil. Jadi siapa yang mula-mula? Yang besar dulu kan? Jadi kita tuliskan dia sebagai 2685 lebih besar daripada 2485. Macam tu. Okey, kita teruskan lagi dengan perbandingan lebih besar atau lebih kecil. Okey, kita diberikan lagi dengan garis nombor. Okey, kita lengkapkan dulu garis nombor tersebut. Nombor diberi 4302. Okey, seterusnya 4402. Okey, 2 nombor tersebut kita lihat dalam gandaan ratus. Kenapa ratus? Kita lihat di sini yang berubah adalah pada rumah ratus, iaitu 3 dan juga 4. 4302 dan sebelahnya 4402. Okey, the next star akan jadi berapa? Lepas 4, 5. Okey, akan jadi 4502. The next star akan jadi 4502.
602. Dan seterusnya yang akhir akan jadi 4702. Ini di susunan menaik ke menurun? Fikir. Ini adalah susunan menaik daripada yang kecil kepada yang besar. Okey. Sama juga macam yang tadi, kita diberikan dengan dua nombor yang berbeza, iaitu 4,602 dan juga 4,402. Okey. Yang mana kita nak tengok? Pada yang saya kata tadi, rumah ratus. Okey, rumah ratus yang ini 6 dan yang ini 4. Okey. Siapa yang berada di sebelah kiri? Yang di sebelah kiri adalah 6 dan yang sebelah kanan 4. Okey, jadi 6 dengan 4. Siapa lebih besar dan siapa lebih kecil? 6 tu besar dan 4 tu kecil. Jadi siapa yang dulu kan? Siapa yang di awal? Yang besar kan? Jadi disebabkan yang besar tu dia berada di hadapan, jadi kita akan letakkan dia sebagai lebih besar ataupun lebih kecil. Disebabkan dia besar yang di depan, jadi kita cakap lebih besar daripada 4,402. Okey, seterusnya. Lagi, diberikan lagi dua nombor, iaitu 4,502 dan juga 4,702. Ini situasi yang sama. Pada nombor yang sama, rumah ratus. Kita lihat, kalau di sini 4,502. Tengok nombor 5. Yang di sebelah, nombor 7. Jadi, siapa besar, siapa kecil? Siapa yang dulu? Yang dulu adalah 5. Yang belakang tu 7. Jadi, yang 5 ni kecil. Jadi, sebab tu kita perlu tulis 4,502 lebih kecil daripada 4,702. Okey. Okey, kita teruskan lagi. Okey, soalan. Bulatkan nombor yang lebih kecil atau lebih besar. Okey, kita bagi. Soalan dia begini. Ini dia minta nombor yang lebih kecil. Okey, kita tengok soalan dia. Kita ada dua soalan dekat sini. Soalan nombor 1 dan juga nombor 2. Okey, soalan nombor 1. Diberi gambar ikan tersebut mengandungi nombor yang bernilai 4,502. Yang satu lagi ikan, seekor lagi ikan, 3,502. Dia kata yang mana lebih kecil? Macam mana kita nak tengok? Okey, kita lihat pada nombornya mula-mula dulu. Okey, kalau yang ni, nombor dia 4. Okey, yang satu lagi, nombor dia 3. Okey, kita tengok pula yang belakang dia, nombor dia. 502. Yang belakang ikan seekor lagi ni pun, belakang dia 502. Sama. Jadi, yang berubah hanyalah pada kepala ikan saja. 4 dan juga 3. Okey, siapa lagi besar, siapa lagi kecil? 4 dan juga 3. Siapa lagi besar? 4 ni besar. Jadi yang 3 ni kecil. Jadi kita nak tandakan yang mana? Tentulah 3 ni kecil. Jadi 3,502 adalah lebih kecil. Okey, seterusnya. Soalan nombor 2. Kita ada nombor 5,210 dengan 6,210. Okey, sama juga. Yang mana lebih kecil? Kita nak tengok yang mana? Tengok mula-mula dulu. Tengok mula-mula. Nombor dia 5 ni dengan 6. Okey. 5 dengan 6. Belakang dia sama ke tidak? Belakang dia sama, 210. Sama, tak berubah
Yang berubah hanyalah angka di hadapan sahaja. Jadi 5 dengan 6. Siapa besar, siapa kecil? Tentulah 5 lagi kecil daripada 6. Jadi kita bulatkan yang mana? 5,210. Okey, seterusnya. Untuk soalan lebih besar. Okey. Ada dua soalan juga di sini. Ada ikan. Okey, ikan yang pertama. Soalan yang pertama ada ikan bernilai 7,623. Seekor lagi ikan bernilai 7,823. Macam sama juga macam tadi, kita tengok pada nombor. Okey, nombornya mana agak-agak? Okey. Yang pertama kita tengok ni 7. 7 ni pun 7. Sama, tak ada perubahan. Jadi tak tahu siapa besar siapa kecil kan? Tak ada perbezaan. Okey, seterusnya kita tengok nombor yang kedua. Nombor yang kedua. Kita tengok ni nombor 6. Yang ini nombor 8. Sama ke tak? Beza kan? Jadi nampaklah. Inilah perbezaan dia. Ini adalah di rumah ratus. Gandaan ratus. Yang belakang 23. Yang belakang ni sama 23. Tak ada perbezaan. Jadi yang berbeza dia pada rumah ratus. Iaitu 6 dengan 8. Siapa besar, siapa kecil? 6 ni kecil dan 8 ni besar. Jadi soalan minta yang lebih besar. Jadi siapalah yang lebih besar? Tentulah ikan yang bernilai 7,823. Begitu. Okey, kita beralih kepada soalan yang kedua. Masih lagi lebih besar. Okey, kita tengok kat sini. Nombor yang diberi 3,264. Okey, gambar orang yang kedua 7,264. 7,264. Jadi, kita lihat nombor yang mana yang tak sama. Okey. Kita tengok yang mula-mula dulu. Yang ni 3. Yang kedua ni 7. Apa tak masuk? 7. Okey, 7. Jadi yang belakang dia tu, nombor dia sama ke tidak? Sama. Yang depan tidak sama. 3 dengan 7. Jadi 3 dengan 7 itu adalah rumah ribu. Ini gandaan ribu. Jadi siapa besar, siapa kecil? 3 dengan 7. 3 tu kecil dan 7 tu besar. Jadi siapa yang besar? Soalan minta? Tentulah 7,264. Okey, kita teruskan soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang seterusnya. Lengkapkan garis nombor berikut dengan nombor yang betul. Okey, kamu diberikan satu garis nombor. Garis nombor ni apple. Dia ada nombor 4,351. Kemudian kosong. Kemudian 4,371. Dan yang seterusnya tak tahu. Pertama sekali, macam mana kita nak lengkapkan nombor tersebut? Okey, kamu jangan risau. Kamu diberi pilihan jawapan. Okey, pilihan jawapan ada 4,391. Kemudian 4,361. Dan seterusnya yang ketiga 4,381. Okey. Kita lihat dekat sini. 4,351. Okey. Dengan 4,371.
4351, 4371. Macam mana kita nak tengok? Jadi, kamu kena tentukan nombor dia. Okey, sama konsep dia. 4 dengan 4. Sama ke tidak? Sama. Okey. Seterusnya, 3 dengan 3. Sama. Ada berubah? Tak. Sama. Okey, seterusnya, nombor yang seterusnya, 5. Dengan ini, 7. Kita dah nampak. Sama ke tak? Tidak sama. Okey. Jadi, ini 5 dan yang ini 7. Tak sama. Okey, yang belakang sekali, 1. Ni 1 sama. Jadi, yang berubah hanyalah nombor yang ke-3 tu. Iaitu rumah apa tu? Rumah 10. Jadi, ini garis nombor dengan gandaan 10. Okey. 5 tempat kosong 7. Okey. Jadi maksudnya lepas 5 mesti 6. Lepas 6 baru tu dapat 7. Okey. Jadi 6. Ini mesti 6. Okey. Jadi sama macam mana? Macam mana kita nak cari? Nombor yang di depan sama. Jadi kena tahu 4, 3. Ini kita buat tadi. 6. Dan belakang dia sama. 1. Jadi 4, 3, 6, 1 yang mana? 4, 3, 6, 1. Okey. Barulah kita nampak 4, 3, 6, 1. 4,361. Okey, seterusnya. Kita tengok lagi ruangan kosong. Okey, kita tengok tadi 4, 3, 7, 1. Ini yang telah diberi. Jadi, lepas 7, berapa? 8. Okey. Yang di depan, sama ke? Tidak sama. Sama. Jadi, berapa yang di depan? 4, 3. Okey, 8 kita dah tulis. 1. Okey, yang mana? 4, 3, 8, 1. Okey, nampak dah. Kita tandakan. 4,381. Okey, seterusnya. Ruangan kosong yang lagi satu. Kita tengok. Ini kita tengok tadi kan. Yang berubah adalah 8. Lepas 8 berapa? 9. Okey. Tengok balik. Tulis balik. Yang depan tu nombor dia sama. Jadi kalau sama 4, 3, 9. Kemudian belakang dia sama kan? 1. Jadi 4, 3, 9, 1 yang mana? Okey, kita padankan. 4, 3, 9, 1. Jadi lengkap ataupun tidak garis nombor tersebut? Lengkap. Okey, bagus. Okey, seterusnya. Okey, untuk yang seterusnya adalah tugasan. Okey, murid dikehendaki membuat penyelesaian bagi modul tugasan bagi minggu ke-5 yang telah diberikan oleh guru. Okey, semua dah ada tugasan yang telah cikgu berikan. Jadi, berdasarkan apa yang kita telah pelajari daripada slide yang awal, kamu boleh rujuk balik, kamu baca dan selesaikan tugasan yang diberikan dalam modul tersebut. Okey? Seandainya ada apa-apa pertanyaan, kamu boleh terus WhatsApp kepada cikgu atau terus call sahaja cikgu pada bila-bila masa. Okey? Okey. Dengan itu, setakat ini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan bertemu lagi di pembelajaran yang akan datang. Bye!